agar tidak dilaksanakan hukum potong tangan kepada pencuri, iaitu perempuan Bani Makhzum mencuri, dia cuba nak jadi orang tengah agar tidak dilaksanakan hukuman kepada perempuan tersebut. Nabi marah kepada Usamah sebab dia cuba nak menghalang dilaksanakan hukuman potong tangan kepada pencuri itu. Ini ketegasan Nabi sampai Nabi merah pada mukanya, marah dengan Usamah. Ya Usamah, inilah araka an tashrah haddan min hududillah. Wahai Usamah, aku tidak melihat kamu dapat memberikan bentuk menggugurkan satu hukuman daripada hukum-hukum Allah. Lalu Nabi kata, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim asy-syarifu taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi had. Wallahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Hanya saja orang-orang dulu binasa dengan sebab bila mana orang yang mulia mencuri, mereka tak melaksanakan hukuman terhadap orang tersebut. Tapi bila ada orang yang lemah yang tidak ada kedudukan mencuri, dilaksanakan hukuman hak ke atasnya. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan kupotong tangan. Nampak tuan-tuan, ini ketegasan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara hukum. Bila salah, sabit kesalahan, maka tak boleh lagi diundur lagi, tak boleh. Apatah lagi hudud ni tuan-tuan, dia melibatkan hak Allah. Bila hak Allah, siapa-siapa pun tak boleh memberikan kemaafan. Tak boleh. Nampak ni tuan, kalau orang mencuri, katakanlah contoh orang mencuri, dia mencuri umpamanya harta orang, katalah RM1, kemudian sabit kesalahannya, dijatuhkan hukuman potong tangan. Kemudian tiba-tiba orang yang dicuri itu, harta dia kata dia maafkan pencuri, tak boleh. Mana tidak menggugurkan hukuman potong tangan kepada pencuri itu. Sebab apa? Sebab hudud adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang dicuri harta itu dia kata maafkanlah, tak ada siapa yang boleh memaafkan kesalahan orang yang melibatkan jinayah hudud sekiranya sabit kesalahan dengan bukti yang betul, maka tak boleh diundur ataupun tak boleh dibuang. Kes tersebut mesti diteruskan, dijalankan hukuman tersebut. Ini ketegasan baik. Jadi sebab itu kita nak ni iktibar, apa tu? Mendapat iktibar daripada pelaksanaan hukuman had. Jelasnya apabila undang-undang jinayah Islam dilaksanakan, kadar jenayah menurun dan menjadi sedikit ekoran pertolongan dan keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat pertolongan Allah dan kita dapat barakah, keberkatan yang akan dicurahkan oleh Allah kepada kita dengan sebab kita melaksanakan hukumannya, maka kita mendapat rahmat, kita dapat barakah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqamatul haddi min hududillah khair min matari 40 lailatan fi biladillahi azza wa jalla. Iaitu maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaksanaan satu hukuman hudud Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada hujan yang turun selama 40 malam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak bagaimana nak sebut keberkatan hukuman Allah. Satu hukuman had yang dijatuhkan ataupun yang dilaksanakan secara adil lebih baik daripada 40 hujan yang turun pada waktu malam ataupun pada waktu pagi. Dan hujan ni keberkatan daripada hujan adalah merupakan barakah daripada Allah. Tapi nak sebutnya hudud satu hukuman had, satu hukuman hudud yang jalankan itu lebih baik daripada 40 malam hujan turun. Lebih berkat daripada hujan yang turun selama 40 malam. Itu dia keberkatan tu. Dan ini kata keberkatan ini dia membawa kepada pengurangan jenayah.
Keberkatan dengan makna tuan-tuan orang takut untuk melakukan jenayah. Keberkatan dengan makna orang akan insaf, akan ambil iktibar. Itu makna keberkatan, tuan-tuan. Tapi hari ini kita tak tahu, tak dapat keberkatan dekat tu. Sebab apa yang kita laksanakan hari ini? Undang-undang rekaan manusia. Bila undang-undang rekaan manusia, Allah tak redha. Bila Allah tak redha, Allah tak beri rahmat, kasih sayang. Bila Allah tidak berikan kasih sayang, makna apa? Allah tidak berikan juga keberkatan. Keberkatan hilang. Dan Allah juga tidak menolong kita dalam mengatasi apa itu masalah jenayah. Allah tak tolong, tuan-tuan. Allah tak tolong kita ni. Yang ni sebenarnya yang kita kena faham. Itu sebab dia orang ni dia main tuduh-tuduh. Faham itu masalah, tuan-tuan. Masalah kita ini sebab tak ada orang yang tidak buat seminar, tak ada kursus kefahaman tentang hukum hudud. InsyaAllah bila faham, insyaAllah, tuan-tuan. Masalah yang cakap ini yang tak faham, ada juga faham pun ada juga, tapi dia menyeleweng. Ada juga dia kata suasana tidak kondusif. Dia punya alasan baru. Bagi alasan ni pun kadang-kadang orang yang faham, orang celik, tapi dia sebab dia mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Kondusif, makna kata ada setengah dia bagi alasan. Kata dia kita tidak boleh melaksanakan hudud lagi sebab masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah ekonomi negara kita ini kita selesai dulu. Habis masalah ekonomi ini, orang dah cukup semua dah, baru laksanakan hudud. Tuan-tuan, masalah ekonomi ini masalah semua negara, tuan-tuan. Tidak ada negara yang tidak ada fakir miskin. Jadi nak harap semua orang dah cukup baru laksanakan hudud sampai bila? Sampai kiamat lah, tuan-tuan. Tidak. Adakah negara Madinah tu semua orang kaya? Adakah di negara Al-Madinah, tuan-tuan, adakah semua orang kaya-kaya? Orang dah cukup lah, tak ada masalah dari sudut ekonomi. Adakah begitu? Tak ada. Ada di kalangan sahabat, tuan-tuan, nak kahwin pun tak ada duit. Diceritakan bagi seorang sahabat, dia kepada seorang perempuan, dia menawarkan diri dia kepada Rasulullah, dia nak kahwin dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah dia cuba nak bagi kepada sahabat dia. Lalu sahabat seorang tu teringin nak kahwin, tapi tak ada apa. Tak ada apa yang boleh jadikan mas kahwin. Suruh dia balik tengok apa yang, balik rumah tengok apa ada di rumah untuk jadikan mas kahwin. Kemudian dia balik ke rumah, tuan-tuan, tak ada apa yang boleh jadikan mas kahwin. Dunia punya miskin. Hudud jalan juga. Hudud berjalan juga, suasana kondisi hudud. Hudud jalan. Kemudian datang ke Rasulullah, tak ada apa yang suruh untuk jadikan mas kahwin. Rasulullah kata apa? Walaupun cincin besi pun tak ada. Cincin besi pun tak ada. Rasulullah kata cincin mah, cincin besi pun tak ada. Kalau macam tu, kalau macam tu, apa yang kamu hafal daripada Quran? Lalu dia pun kata, apa yang dia hafal daripada Quran, itulah jadikan mas kahwin. Kahwin dia dengan perempuan, dengan mas kahwinnya Al-Quran. Nak menunjukkan miskinnya sahabat. Bukan kaya mana juga, sahabat-sahabat ada hak kaya, ada hak miskin. Tapi hudud berjalan juga, tuan-tuan. Tidak, dia kata tak boleh lagi sebab kita belum cukup lagi.